Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Jadi pada pagi ini sebelum kita masuk hadis yang ke-9, berkenaan dengan hadis yang ke-7 sebelum muka nota pada muka surat 17 ni. Nota pada muka surat 17 itu saya nak sentuh sedikit. Yang mana dalam siri sebelum ini, iaitu minggu lepas, oleh kerana tak ada nota itu, cuba tengok poin yang ke-8 itu. Poin yang ke-8 ya. Ni hadis yang ke-7 ya, hadis yang ke-7 nah. Sebab hadis ke-8 pada muka surat 18 itu. Baik, cuba tengok poin yang ke-8, hadis yang ke-7 muka surat 17 itu. Nota hari ni lah. Qala faqala Sa'dun wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butain. Jadi qala telah berkata ia. Siapa ia tu? Jadi fa'il kepada qala yang pertama adalah perawi yang bernama Abu Zibyan. Manakala kita tengok hadis ni, dia punya perawi dia tu ada seorang bernama Abu Zibyan. Jadi Abu Zibyan itulah yang berkata. Dia kata, maka Sa'ad telah berkata, wa ana wallahi la aqtulu musliman. Cuba tengok apa maksud kata-kata Sa'ad. Kenapa Sa'ad kata wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butain, yakni Usamah. Sebab sebelum ni takut tak faham ya, kita bincang minggu lepas. Ni ada nota Apa maksud kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas tu? Dia kata, saya demi Allah, saya tidak akan bunuh seorang Islam sehingga ia dibunuh oleh orang yang berperut buncit itu, yakni Usamah. Sebab Usamah dari segi fizikal dia buncit sikit. Jadi dia dikenali Dhul Butain. Gitu. Ni bukan gelar ni, memang dia pun tak ada masalah sebut gitu. Kalau tidak tak sebut ni. Usamah. Cuba tengok kata-kata beliau sebagai mencontohi nekat Usamah yang selepas kesilapannya dalam kisah ini tidak akan memerangi mana-mana umat Islam, bahkan tidak akan terlibat pun dalam mana-mana konflik yang akan berlaku di kalangan mereka. Memang terbukti beliau tidak terlibat dalam mana-mana pertelingkahan yang berlaku di zaman sahabat selepas kewafatan Rasulullah. Jadi Usamah ni selepas daripada kes ni kita baca, dia bunuh seorang yang parut lah, mengucap la ilaha illallah dalam peperangan tu kan, maka dia pun bunuh juga atas dasar orang ini tidak ikhlas. Parut itu mengucap tu dia pun bunuh. Baik, ringkasnya Nabi marahlah kepada dia. Nabi sangat kesal. Bahkan Nabi beberapa kali Nabi sebut bagaimana kamu nak buat macam mana tu dengan ucapan la ilaha illallah dia tu. Okey. Jadi apa ni, kata-kata Sa'ad itu sebenarnya sebagai nak mencontohi nekat Usamah tu. Baik. Jadi ucapan Sa'ad dalam hadis ini tidak bermaksud jika Usamah memerangi dan membunuh orang Islam maka barulah beliau akan membunuh mereka. Dia tidak maksud begitu. Ini sebenarnya satu pengiktirafan. Sebenarnya ini satu pengiktirafan daripada Sa'ad bahawa Usamah ni nekat dia tu adalah ikhlas. Betul-betul lah nekat dia tu betul. Itu maksud dia nya. Tu. Cuba tengok yang nombor 9 tu. Kemudian qala rajulun. Ni kemungkinan tak faham kalau tidak tengok riwayat lain. Sebut penting tu ya. Qala
fa'il dia Abu Zibyan lagi telah berkata ia, yakni Abu Zibyan, dia kata qala rajulun alam yaqulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa takuna ad-din kulluhu lillah. Suratul Anfal 39. Baik. Ana terjemah hak ni dulu. Telah berkata ia, tu kalau harfiah gitulah, kalau tidak, kalau kita nak terjemah mudah, Abu Zibyan telah berkata, perawi hadis ni, dia kata ada seorang laki-laki berkata kepada siapa? Berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukankah Allah telah berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak akan berlaku lagi fitnah, dan akan berlakulah agama, semua agama tu milik Allah, agama Allah. Baik, ana nak baca cuba tengok ni kalau sebenarnya kalau kita tidak tengok riwayat lain, kita tak akan faham maksud dia. Kenapa rajulun tu siapa? Watak siapa rajulun tu? Yang kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tu, apa kamu tak seperanya dia nak tiru Usamah, sedangkan Allah suruh perang supaya hilang fitnah tu? Apa latar belakang cerita ni? Cuba tengok di sini. Jadi qala rajulun, jadi fa'il kepada qala tu rajulun. Jadi rajulun ni siapa sebenarnya? Rajulun ini, sebab dia rajulun ni bukan seorang, tapi dia satu kelompok. Sebab tu anda buat sini, mereka merupakan kalangan yang mengajak umat Islam berperang sesama sendiri dalam fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan dalam seruan fitnah berkenaan mereka telah berdalilkan ayat 39 daripada surah Al-Anfal ini. Dia ni seorang laki-laki yang sebut sini, dia bukan seorang sebenarnya, dia kelompok dia. Jadi dia duk kempen masyarakat supaya berperang ni antara Sayyidina Ali dengan Az-Zubair, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali dengan, bukan Sayyidina Ali dengan Zubair, Zubair tu dia selepas pada tu, Sayyidina Ali dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin, lepas tu Sayyidina Ali dengan Aisyah, termasuk Ibnu Zubair serta sekali, hak tu dalam peperangan Jamal. Masalah sekarang lelaki ni dia kempen orang supaya perang, dia guna ayat ni. Itu masalah dia. Dia guna ayat ni. Wa qatiluhum hatta la takuna, dia guna ayat ni. Baik. Mereka telah memesongkan maksud fitnah yang tersebut dalam ayat sebagai fitnah secara mutlak. Jadi dia pakai fitnah dalam ayat tu, fitnah tu umum, merangkumi semua fitnah. Itu satu pemesongan makna. Sebab Quran ni bahaya kalau kita tidak tahu cara dia, bahaya. Kalau kita tengok sini fitnah, semua fitnah lah. Tidak maksud begitu. Padahal fitnah yang dimaksudkan dalam ayat adalah amalan syirik. Tu fitnah situ, syirik. Ibnu Abbas kata gitu, ramai ulama tafsir kata gitu. Kita disuruh, kita Islam, bahkan Nabi disuruh memerangi sehingga hilang fitnah. Fitnah tu makna syirik, sehingga hilang tu naik tauhid lah. Tapi dok pokok ni dia guna fitnah tu makna peperangan tu sendiri. Fitnah tu lawan dia tu, hak lawan Sayyidina Ali tu, hak tu menimbulkan fitnah, sedangkan hak tu sama Islam tu. Itu maksud dia nya. Jadi dia pesong ke ayat Quran. Yang mana syirik ini yang berlawanan dengan akidah tauhid. Itulah maksud sebenar fitnah yang dimaksudkan dalam ayat, sebagaimana yang disebutkan oleh tokoh-tokoh tafsir. Jadi sebagai menolak seruan mereka, maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengatakan, sesungguhnya kita memerangi orang-orang kafir agar tidak berlaku lagi amalan menimbulkan fitnah di kalangan orang beriman. Sebab puak-puak kafir, kena ingat kalau kita baca kajian secara detail, puak-puak kafir sini puak-puak yang bunuh Sayyidina Uthman. Yang bunuh Sayyidina Uthman. Mereka cuba nak menimbulkan perbalahan di kalangan, tapi dia baca ayat ni, akhir sekali puak-puak jadi khawarij buat dia tu. Sedangkan engkau tu siapa? Lelaki tadi yang marah kepada Sa'ad bila Sa'ad tak seperang sama Islam tu, nak ikut contoh Usamah. Sedangkan engkau, yakni pemfitnah yang inginkan berlaku peperangan sama Islam, dan kumpulan kamu, sedangkan engkau dan kumpulan kamu sentiasa inginkan terjadi konflik di kalangan umat Islam. Ni. Jadi maknanya rajulun di sini yang cuba nak menjadi batu api supaya Sa'ad ni perang lawan sama Islam ni, pokok dia ni sebenarnya adalah pokok pemfitnah yang cuba nak menimbulkan konflik pergaduhan sesama Islam pada waktu tu. Tapi dia guna ayat Quran. Supaya Syiah guna hadis Bukhari lah. Tengok dalam Bukhari kata gini. Padahal bagi dia Bukhari kafir. Tapi dia guna. Baik. Sehani ni anda tak sebut minggu lepas ni. Isu yang sama juga berlaku pada Ibnu Umar
radhiyallahu an dalam fitnah Ibn Zubair. Ada, kena ingatlah fitnah Ibn Zubair ni berlaku selepas kewafatan Muawiyah. Tu baru berlaku fitnah Ibn Zubair. Ada dua orang lelaki, ni cerita Ibn Umar tapi lebih kurang sama kisah. Ada dua orang lelaki yang telah datang berjumpa beliau, yakni Ibn Umar, dan berkata, orang ramai telah terlibat dalam peperangan dan masing-masing memainkan peranan mereka. Engkau wahai Ibn Umar dan para sahabat Nabi sekitar 2,000 orang lebih tidak mahu terlibat dan menentukan sikap yang jelas. Apa sebenarnya yang membuatkan kamu tidak mahu terlibat dalam peperangan ini? Jadi seolah-olah kamu ni sepatutnya kena berpihak pada kerajaan lah. Kita pakat serai Ibn Zubair ni. Apa gitu? Sedangkan orang lain main peranan, terlibat, kamu tak. Ramah sahabat-sahabat Nabi 2,000 lebih. Itu dua orang lelaki ni kan. Dua orang lelaki ni juga sebenarnya adalah pembunuh Sayyidina Uthman. Dia ni. Baik. Jawab Ibn Umar, Allah Subhanahu wa taala telah melarang menumpahkan darah sesama Islam. Itulah yang menjadi penghalang bagi aku. Mereka berdua berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Tengok dia guna ayat Quran ni juga. Nak suruh sama Islam perang supaya hilang fitnah. Bagi dia fitnah Ibn Zubair. Tu bagi dia. Jawab Ibn Umar, kami berperang sehingga tidak berlaku fitnah syirik. Ibn Umar sebut lalu fitnah kamu sebut dalam ayat tu bukan fitnah Ibn Zubair, tu fitnah syirik. Dan agama yang muncugah adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu berperang untuk menimbulkan fitnah dalam masyarakat dan akan tertegak agama selain agama Allah. Itu target kamu berperang. Kami tidak begitu. Jadi kami tak mahu. Semua ni adalah kerana kalau mengikut ulama, mengikut jejak langkah Usamah bin Zaid tadi. Baik, seterusnya kita pergi pada hadis yang hadis kelapa pun kita bincang dah minggu lepas ni. Cuma tak ada nota, jadi anda nak baca sini sajalah. Cuba tengok. Ringkas saja. Hadis 286 ni mana hadis yang kelapa ni. Kalau dalam tengok dalam Ethiopia, hak asal dia 280 ni. Tapi kalau dalam Humairah tu hak besar tu 279. Tu beza dia. Apa ni Imam Muslim tu anda tak tengok apa ni? Imam Nawawi. 275 275. Molek juga tu biar kita tahu tu. 275 kalau dalam syarah Imam Nawawi tu 275. 275 dia ada perbezaan tu. Jadi sebenarnya hadis ni ada persamaan dengan hadis sebelumnya dan perbincangannya telah disebutkan dalam hadis yang lalu. Jadi kita tidak nak bincang secara panjang lebar lah. Jadi dalam hadis 28 ni ada sebut kisah Ibn Zubair. Jadi Ibn Zubair pun ana bincang secara lisannya dalam minggu lepas. Dah waktu tu kita makruf lah. Cuma sini ana ambil ringkas saja. Kisah Ibn Zubair adalah kisah yang masyhur dalam sejarah. Hak ni jadi sukatan. Kalau kita belajar di sekolah menengah ada sebut tentang Ki Ibn Zubair dalam bab khalifah lah. Ada sebut. Bahkan Ibn Zubair ni guru ana pun ada sebut. Dia kata hak ni dia ni telah menderhaka kepada kerajaan Yazid. Bagaimana tak tepatlah kita kata gitu. Nak derhaka wana, dia tak bai'ah lagi. Tak apalah tu. Sebaik kematian Muawiyah, beliau enggan melakukan bai'ah kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Situasi ini berterusan sehinggalah Yazid mengarahkan panglima tentera dia yang bernama Muslim bin Uqbah bergerak ke Madinah untuk berhadapan dengan Ibn Zubair dan berlakulah peristiwa Al-Harrah. Peristiwa dia tangkap dan dia perang dengan penyokong-penyokong Abdullah bin Zubair itu di Madinah. Baik. Selepas itu tentera kerajaan menuju pula ke Mekah untuk memerangi Ibn Zubair. Insiden ini berakhir dengan kematian Ibn Zubair. Sebenarnya ni banyak sungguh riwayat-riwayat palsu. Kononnya Ibn Zubair itu digantung sampai kering. Disalib lah macam disalib. Maka mak dia minta Asma' lah. Cucu saya nak bakar ni. Mak dia Asma' minta supaya dia nak mayat anak dia nak ke bumi ke. Zalim nampak kerajaan Islam. Sepatut janggutnya buat anak. Tak betul tu. Riwayat tu memang Syiah, ada perawi Syiah. Tak betul tu. Ibn Zubair ni kebumikan biasa lah. Ni siapa gantung. Mak dia sedih juga pergi minta tu cari hari sebab kerajaan tak siap turun mayat tu. Tu gantung gitu. Tak betul tu. Ibn Zubair ni sahabat besar ni. Bukan sahabat kecil-kecil ni.
Oh ni jangan main ni sebab tu kena perhati. Kita dia sejarah ni kalau menunjuk ke sahabat tu kata Khatib Baghdadi kata riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kebobrokan sahabat, kejahatan sahabat, zalim sahabat dan tidak ada disebut sahabat itu diterima taubat dia. Khatib Baghdadi kata aku kaji semua dah tu, memang semua silap. Hadis tu tak betul. Kata Khatib Baghdadi. Khatib Baghdadi siapa? Pakar sejarah yang sangat hebatlah. Maklumat tu anda petik dalam kitab Al-Faslul Khitab tu. Kita baca di Masjid Langgar dulu. Baik, yang ketiga. Tujuan Jundak bin Abdullah Al-Bajali memanggil As'as tu dalam riwayat ni kan. Jadi Jundak ni dia panggil As'as agar beliau mengumpulkan beberapa orang yang berpengaruh untuk berbincang dan membuat keputusan agar umat Islam menjadikan kisah Usamah sebagai iktibar dan teladan. Sedarilah dan elakkanlah terlibat dalam peperangan tu, peperangan saudara peperangan saudara. Dalam hadis ini Jundak telah menceritakan kisah yang berlaku antara Usamah dengan orang yang dibunuhnya selepas orang itu bersyahadah dan bagaimana sikap Nabi yang begitu kesal dengan tindakan Usamah yang telah membunuh orang itu setelah beliau bersyahadah. Ini Jundak cerita. Kesan daripada peristiwa ini maka Usamah telah nekat dan mengukuhkan azam tidak akan terlibat dalam mana-mana konflik yang berlaku sesama Islam. Sikap demikianlah yang telah diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam cerita hadis sebelum ni. Apa maksudnya? Ni sebelum berlaku peperangan antara Yazid dengan Ibn Zubair. Jadi dalam keadaan tengah kelam kabut begitu, seorang tabi'i yang Jundak ni dia pergi jumpa pihak yang bertelagah ni, pergi jumpa sah, panggil pokok kamu yang kira-kiranya pokok pimpinan lah, orang-orang yang ada kedudukan, aku nak sebut, aku nak baca. Dia pun cerita tentang Usamah ni. Tujuan apa? Supaya jangan lagi kamu mengulangi kesilapan itu. Ni kita ni sama Islam ni, kalau tak setuju pun tak siapa kat perang. Tapi nak orang nak ada pada waktu tu musuh sudah main peranan jauh masuk ke dalam kerajaan Sayyidina Ali, kerajaan Yazid, dan musuh juga mari sebelah hal ini. Musuh ni lah sebenarnya yang melaga-lagakan. Sebab itulah hadirat kisah ni mengikut ulama, orang kita kena pasti watak. Kita kena pasti watak itu. Tak kira lah dalam politik Malaysia ke politik mana, ada sesetengah watak tu dia suka bala, dia suka melaga-laga ke orang. Kita kena tengok. Makna kalau ada apa-apa ni kena berhati-hati. Zaman dulu pokok ni dia melaga ke antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah, lepas tu Yazid pula, lepas tu dia juga melaga ke di antara Abdullah bin Zubair. Dia lah mai peranan sebagai pengadu domba tu. Dahsyat dia ni ni pokok munafik lah ni. Hak inilah yang dikatakan oleh ulama dalam kajian baru pihak ketiga. Jadi kena ingat konflik yang berlaku di kalangan sahabat tu dia ada pihak ketiga. Hak tu mereka awal dulu tidak dijadikan sebagai perkara penting dalam perbincangan sirah. Akhir sekali nampak balas sama Islam. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-9. Cuba tengok hadis yang ke-9 ni. Ni kita tak baca lagi ni. Hadis yang ke-9, kalau dalam Humairah tu hadis yang ke-136, kalau dah syarah Ethiopi, ni syarah Muslim semua ni hadis 143. Kalau Imam Nawawi tu anda tak pasti sebab anda tak rujuk situ. Ya, 135. 135. Molek juga kita tanda tu, sebab kalau kita beli kitab mudah kita nak rujuk. Ni Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi. Okey, perbincangan kita baca hadis dulu. Cuba tengok hadis ni ringkas saja. Hadis yang ke-9, an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggal dunia dan ia percaya ataupun tambah selagi yakin, ya'lam bermakna yakin,
Bukan sekadar percaya, dia yakin bahawasanya tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, maka dia confirm masuk syurga, dia pasti akan masuk syurga. Dia ada makna pasti di situ dalam syarah. Baik. Itu hadisnya ringkas dan sebenarnya banyak hadis lagu ni. Bukan sebenarnya banyak hadis seumpama ni, maksud gini. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi hadis Uthman bin Affan ini adalah hadis sahih dan ia adalah hadis tafarruq Imam Muslim daripada sanad ni. Imam Bukhari tidak memasukkan hadis ini dalam kitab sahih dia. Imam Bukhari hak lain. Tak apalah tu. Tapi sahih hadis ni. Hadis ni sahih. Baik. Yang kedua, man mata. Kalau kita perhatikan dalam teks ni, Nabi kata man mata, sesiapa yang mati dalam keadaan dia yakin bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, confirm masuk syurga dia tu. Jadi man mata ni nak terjemah macam mana? Ni bagi orang belajar bahasa Arab boleh bagi perhatian hal ini lebih mudah lah. Baik, man mata boleh diterjemah dalam dua bentuk terjemahan. Yang pertama, jika digunakan man itu sebagai man syartiyah, maka terjemahannya adalah jika sesiapa yang meninggal dalam keadaan yakin kepada ucapan la ilaha illallah tu, bukan ya'lamu annahu tu, tak ayat tu, ucapan la ilaha illallah tu, maka beliau pasti, terjemahan maka tu jawab syarat, maka beliau pasti masuk syurga. Tu kalau kita kata man tu syartiyah, jika. Tetapi jika digunakan man sebagai mausul, man tu mausul, dia panggil man mausul, bukan syartiyah, maka terjemahannya adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan yakin kepada ucapan la ilaha illallah adalah orang yang pasti akan masuk. Kita terjemah adalah khabar. Jadi khabar adalah orang masuk syurga. Padahal maksud sama saja. Sama saja. Tetapi terjemah itu, kalau kita pakai man dengan erti syartiyah, terjemahannya begitu, jika maka. Tapi kalau kita pakai dengan erti mausul, jadi mubtada khabar lah, seolah-olah begitulah. Gitu. Jadi terjemah itu tujuannya, kalau ada orang terjemah gini pun boleh juga, orang terjemah gini boleh berlaku. Antara man itu perbezaan pada man itu. Baik, yang ketiga, sekarang ni kita nak bincang maksud hadis ini. Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim, dia kata mazhab Ahlussunnah dan mereka yang tegak di atas manhaj hak, manhaj kebenaran dari kalangan salaf dan khalaf berkeyakinan sesungguhnya sesiapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti masuk syurga dalam apa keadaan sekalipun. Jika mereka selamat daripada maksiat, seperti kanak-kanak yang belum balik, ni kalau dia buat maksiat pun selamat dia, Allah tak kira. Itu maksud selamat tu, man salima anil ma'asi. Sesiapa yang selamat daripada maksiat, maknanya tidak dikira dosa lagi dia tu. Seperti kanak-kanak yang belum balik misalnya, orang gila walaupun sudah balik, gila tapi dia cukup amat dah tapi gila. Orang yang bertaubat daripada kesalahan syirik atau bertaubat daripada mana-mana dosa dan tidak mengulangi maksiat selepas bertaubat, dan orang yang beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak melakukan dosa langsung, maka mereka itu semua akan masuk syurga dan tidak akan masuk neraka langsung. Sama sekali tak akan masuk. Boleh berlaku pada umat Nabi gini. Namun ada berlaku khilaf tentang bagaimana bentuk mereka masuk syurga. Adakah perlu melalui proses meniti di atas titian sirat atau bagaimana? Jadi pandangan yang sahih, setiap orang pasti akan melalui titian sirat yang direntangkan di permukaan neraka jahanam maksudnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka jahanam dan daripada sesuatu yang tidak baik. Okey, setakat tu dulu. Jadi maksudnya begini, setengah orang misalnya budak, kalau dia buat kesalahan, Allah tak kira. Jenis ni memang tak akan masuk neraka, dia masuk syurga. Orang gila mati dalam keadaan gila, ni memang dia masuk syurga mengikut ulama tu. Ataupun orang beberapa orang yang bertaubat daripada dosa dan tidak mengulangi maksiat tu. Boleh jadi ada maksiat lain yang dia buat tu, tapi maksiat yang dia bertaubat dia tak buat dah tu. Tentu ada dosa menggoda manusia, tapi dosa-dosa besar dia tak buat selepas dia bertaubat. Maknanya dia mati dalam keadaan dosa, tapi orang-orang lagu ni pasti dosa dia lebih kecil, pahala dia lebih besar. Itu mengikut pandangan umum yang diberikan oleh Imam Nawawi. Ataupun orang yang syirik,
Maknanya tidak, maknanya kafir. Berlaku syirik jadi kafir. Dia pun bertaubat daripada syirik, masuk Islam semula, dan dia mati dalam keadaan begitu. Hak ni pun kira-kiranya bersih. Dia ataupun orang baru masuk Islam ke, kemudian mati. Sebab sahabat Nabi ada baru masuk Islam, hari pertama tu pergi perang pada. Cuba bayangkanlah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi bagi Imam Nawawi, walaupun ada ulama kritik pandangan dia ni, kritik ni bukan kata tak betul, perlu perincian. Tapi asasnya, kenyataan secara umum, orang-orang yang begini sifat dia, ataupun selagi dia buat botol orang bertaubat daripada maksiat, dan dia tidak lakukan lagi maksiat yang sama, dan juga orang yang Allah beri taufik sehingga dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa kecil mungkin ada buat, dosa kecil dia boleh hilang dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan. Orang lagu ni dia tak akan masuk neraka langsung. Bukan bermakna, di segi huraian dia, bukan bermakna orang ni tak ada dosa. Tidak. Tetapi dosa dia tu terlalu kecil, nisbah pada keadaan dia tu. Orang lagu ni memang dia akan masuk surga tanpa masuk neraka. Hak mulia tu, hak kata 70,000 orang tu, hak masuk surga tanpa hisab tu, hak tu lain, hak tu peringkat lain pula. Hak tu peringkat tinggi mana lah tu 70,000 atau kali 70,000 pula. Bukan hak tu saja, hak tu tidak pernah melakukan syirik walaupun sedikit pun. Tak pernah melakukan syirik. Umat Nabi, maka dia boleh masuk surga tanpa hisab. Dan tidak perlu ada duk bergantung pada sesuatu yang tidak ada etika kepada yang lain. Itu dalam hadis sebut nama dia? Nama dia tu? Bomo pun tidak terlibat dengan tiarah, tidak terlibat dengan kawak ni apa dia besi tu kan, besi dia dulu dia orang penyakit kulit kan, dia puk dia tarik tu, hak tu memang kesal dia buruk lah. Tidak buat benda-benda gitulah kau. Hak paling penting situ tidak melakukan syirik dalam apa bentuk sekalipun, sama ada tiarah ke azimat ke, dak. Ni 70,000 sahabat Nabi, dia ni akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Nama dia tak ingat dah. Allah. Nama tak ingat nama dia. Cerita tu kan. Lepas tu ada sahabat lain minta. Sahabat lain minta, Rasulullah sebutlah kita, biar kita pun termasuk jugalah. Ukasyah. Ukasyah. Cerita Ukasyah tu lah. Nabi kata dia kat Ukasyah dah. Tak boleh Ukasyah. Mana Ukasyah tu Nabi sebut secara confirm, pasti dia termasuk 70,000 tu lah. Bukan bermakna orang lain tak termasuk, cuma Nabi tak ayat. Tapi Ukasyah dalam hadis tu, dia termasuk salah seorang yang masuk surga tanpa hisab. Sebab Ukasyah tak buat semua perkara-perkara tadi. Ni kelebihan Ukasyah lah tu. Betul Ukasyah Mak Nabi sebutlah dia. Ya lah orang lain masuk surga belakang juga sahabat ni. Tapi mana istimewa tu? Masuk surga dengan keistimewaan. Baik. Tak apalah. Cumanya ada juga ulama sebut, Imam Nawawi sebut lagi, walaupun tak masuk neraka, terus masuk surga, tetapi tetap dia melalui titias sirat tu. Itu ramai ulama tetapi khilaf lah tu. Tapi ada ulama sebut gitu. Titias sirat, tapi dia selamat lah. Tapi ada tak selamat, orang lain tak selamat. Sebab tu Imam Nawawi kata kita berlindung kepada Allah daripada neraka Jahannam. Dia gini, kalau dalam gambaran hadis, kita boleh lukis terang sebut tu. Ni alik ni pada mahsyar, hisab di sini, selepas tu dia ada depan tu dia ada nak pergi ke syurga, di sana tengah tu dia ada neraka Jahannam. Titias sirat dia letak situ. Nak pergi ke syurga kena lalu kat ni belakang. Makna orang tersenara sebagai ahli syurga selamatlah. Orang yang tidak tersenara tak selamat. Itu maksudnya. Jadi bila Imam Nawawi sebut kita minta berlindung supaya kita selamat, maknanya biar kita tersenarai sebagai ahli syurga, selamatlah daripada terjatuh semasa meniti di atas titian sirat itu yang dikatakan halus tu, lebih daripada mata pedang dia sebut tu. Baik. Itu maksud dia. Baik. Sebaliknya, adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka mereka terserah kepada masyiatullah, suruh Tuhan. Ni orang Islam ni. Kita berbincang orang Islam. Orang Islam yang melakukan dosa dan tidak bertaubat, maknanya mereka ni dalam keadaan lalai. Lagu mana mereka mati tu? Lagu mana keadaan mereka di hari akhirat? Hak tu kita tak usah kata ahli neraka, kita serah pada Allah. Tu makna masyiatullah. Serah Tuhan, tak usah kata gapo.
Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia akan mengampuninya dan akan memasukkannya ke dalam syurga seperti kelompok pertama tadi, seperti yang mula-mula tadi yang kita sebut tadi. Baik. Dan jika Allah berkehendak mengazabnya dengan kadar yang dikehendakinya, maka akan diazabnya dan kemudiannya akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Tidak ada sesiapa pun yang akan kekal dalam neraka jika mereka masih bertauhid ketika mati. Bila mati tu masih ada tauhid, walaupun jahat setara mana pun, dia tak akan kekal dalam neraka. Dia tak akan kekal dalam neraka. Syaratnya tauhid. Baik. Walaupun mereka melakukan banyak maksiat kepada Allah, demikianlah juga tidak akan masuk surga sesiapa yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Syirik tu antara kufur yang terbesar. Walaupun mereka melakukan banyak amalan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau mati gak nak jadi kufur ni sebenarnya tidak payah. Kena ingat nak seseorang itu nak jadi rosak akidah tauhid, nak jadi kufur tidak payah. Dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kufur, jadi kufur. Jadi sebab tu kita wajib tahu apakah perkara yang menyebabkan kita jadi kufur. Misalnya azimat, bergantung pada sesuatu yang lain. Bahaya banyaklah kalau kita nak bincang tu dia ada perbincangan khusus waktu tu. Perbuatan kufur banyak. Kutuk Nabi misalnya kufur. Ataupun kata ajaran Nabi ni tak betul, ajaran Nabi ni tak semak, ada lagi yang lebih semak pada tu, kata tak misalnya. Boleh jadi kufur tu. Banyak sebab jadi kufur ni. Berlakon boleh jadi kufur. Kalau berlakon sebut perkara-perkara kufur, dia boleh jadi kufur. Tak kira berlakon ke apa. Benda banyak nak jadi kufur ni, banyak sebab. Baik. Kita pergi pada hadis yang ke-10 kita cuba ringkaskan. Cuba tengok hadis yang ke-10. Sini ana buat 5 poin Okey, cuba kita tengok. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah an Abi Sa'id syakkal A'mash qala lamma kana ghazwatu Tabuk asaba an-nas maja'ah qalu ya Rasulullah law adhinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahanna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu qala faja'a Umar faqala ya Rasulullah in fa'alta qala adh-dhahru walakin ud'uhum bifadli azwadihim ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف الذرة قال ويجيء الآخر بكف التمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Al-A'mash ragu dalam periwayat hadis ini. Tu. Dia sebenarnya kurungnya tu kena letak pada Al-A'mash tu. Cuba ubah takut silap. Kurungnya tu letak pada Al-A'mash bukan pada atau asal dia tu. Sebab syak perawi tu dia sebut bukan dalam kurungnya asalnya. Dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Apa jadi ada atau tu sebab perawi hadis ni iaitu Ammah dia syak. Hadis ni daripada Abu Hurairah ke ataupun daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi perawi ni nak ayat ikhlas dia, nak ayat amanah dia, bila dia syak dia akan sebut kedua-dua. Saya tak ingat ni.
Apakah daripada Abu Hurairah hadis ni ataupun daripada Amas, dia akan sebut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia akan sebut. Kata beliau, kata Abu Hurairah lah, ataupun kata Abu Sa'id Al-Khudri. Menggosok tadi kan. Jadi antara dua tu ialah ketika berlaku peperangan Tabuk, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekurangan makanan. Dia terjemuh tu okay. Tak apalah dia musim ni musim kemarau ni sebenarnya, panas sangat. Musim ni maja'ah tu makna lapar, kita tak ada kurang makan ni, tu makna maja'ah. Baik, jadi mengalami kekurangan makanan. Salah satu sebabnya kerana musim panas doh, panas tu, peperangan Tabuk ni panas, dah jauh pula tu nak lawan apa rum tu. Mereka mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau Rasulullah izinlah, jikalau anda mengizinkan, jikalau tuan izinkan, kami nak sembelih sebahagian unta-unta, bukan sembelih semua. Nak sembelih sebagai unta. Dalam riwayat lain sebut unta ni unta yang bawa barang. Nak sembelih unta tu. Sedangkan unta tu ada kerjaan dia tu, ada peranan, tapi lapar sangat ni. Makan ni tak cukup, nak makan tak cukup ni. Ada bukan tak ada rasa. Kita sembelihlah sebahagian unta bawa barang ni. Ada yang cadangkan begitu, ada yang usul ke begitu pada Nabi. Kalau Rasulullah setujulah. Lalu kita akan makan dan membuat minyak. Minyak ni mana digunakan untuk keperluan lah. Itu mana iddahan, guna untuk buat minyak. Maka Rasulullah jawab, bolehlah, lakukan, if'alu, buatlah, bolehlah. Dah berasa molek kita, molek buatlah. Abu Hurairah pun kata, selepas daripada tu datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mari. Ini antara kelebihan Sayyidina Umar lah. Dia berkata, wahai Rasulullah, jikalau engkau lakukan penyembelihan unta-unta itu, maka persediaan kita akan semakin tipis. Kalau sembelih unta tu banyak kau terjejah kita ni. Makannya pun jadi kosiki. Kita nak letak barang pun jadi masalah. Barang banyak ni mengohok je bawa barang tu unta tu, tiba-tiba kita sembelih tu, bekalan kita pun jadi kau tak ada, jadi masalah kita. Mana besar tu kesan tu kalau sembelih unta tu. Sebab unta ni gitu kata Sayyidina Umar, pandangan Sayyidina Umar. Tetapi bagaimana? Jadi Sayyidina Umar ni dia bukan sekadar mengkritik, tetapi dia mencadangkan. Tetapi bagaimana wahai Rasulullah kalau engkau memerintahkan orang ramai, tentera yang ramai ni, masing-masing hok bawa makanan tu kumpul satu tempat. Kumpul belakang hok mana sikit bawa coklat, bawa gapo, cokiralah dia makanan ada dalam poket tu. Bawa letak satu tempat. Nak tengok sebanyak mana makanan tu ada. Waktu tubik semua. Moga masing-masing ada lah bawa makanan peribadi tu, tak boleh gida. Mesti ada tu. Sayyidina Umar macam ada gitu. Kemudian berdoalah kepada Allah supaya Allah memberi keberkatan kepada makanan. Bila letak depan tu makanan tu, lepas tu Sayyidina Umar kata Rasulullah doa lah. Rasulullah doa supaya Allah memberkati makanan tu. Supaya Allah akan agar dia memberi keberkatan kepada mereka, mudah-mudahan Allah mewujudkannya ni mana mencukupkan keperluan itulah. Jadi banyak, sikit asal sikit jadi banyak. Rasulullah pun kata, ya betul juga gini ni. Rasulullah terima pandangan Sayyidina Umar. Abu Hurairah berkata, selepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nita', bukan nata' tu nita' asalnya. Nun tu bagi bawah. NI lah, nita'. Gapo dia nita' tu dia buat dah bawah tu. Nita' ni satu hamparan atau petika yang diperbuat daripada kulit binatang, dia panggil nita'. Bukan firas. Kalau firas tu lain. Baik. Jadi Nabi kemudian meminta satu tikar yang diperbuat daripada kulit. Lalu dibentangkan. Lalu Nabi membentangkannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dikumpulkan semua saki-baki makanan yang ada dalam simpanan masing-masing. Mana-mana orang ada makanan yang dia simpan milik peribadi masing-masing tu, pakat mari letak atas tikar ni belakang. Mari letak atas tikar ni belakang. Gitu. Abu Bakar berkata, jadi Abu Bakar kata,
Kemudian di antara mereka ada yang membawa segenggam gandum, ada yang membawa segenggam kurma, serta ada pula yang membawa roti-roti yang telah hancur roti kering setengah tu sudah remuk roti tu, ataupun roti lepek roti tu dah mengeduk dalam poket tu. Wak mari belaka tak kira asalkan makannya. Sehingga di atas tika kulit itu telah terkumpul lah makanan hak setakat ada dalam milik peribadi giltak tu ada lah makanan. Kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar Allah memberikan keberkatan dengan menyeru. Tu ana terima gitu, dengan menyeru. Bila Allah memberi keberkatan, terbukti dapat berkat. Lalu Nabi pun kata pula selepas daripada itu. Ni ana terima mudah untuk mudah faham, ana terima gini. Mari pakat mari ambil semua ni. Masing-masing bawa bekas masing-masing. Mari ambil makanan atas tika ni. Tu mudah faham. Terjemah gitu. Masing-masing bawa bekas. Mari ambil. Abu Bakar berkata, mereka pun mengambil dari sisa makanan tersebut untuk mereka isikan dalam wadah, dalam bekas masing-masing. Sehingga mereka tidak meninggalkan satu pun bekas yang ada dalam markah tentera tu, maksudnya al-askar tu, markah tentera tu, kecuali telah mereka penuhinya. Mana masing-masing ada dalam bekas, duduk dalam bilik masing-masing, tempat masing-masing, habisnya isi belaka. Cukup. Abu Hurairah pun kata, mereka pun makan hingga kenyang, dan ternyata makanan masih lagi berbaki, tak habis makan ni. Boleh semakan petai kat pula. Petai kat tak tahulah. Nak petai ke malam tu, nak ayatnya banyak makan ni. Ni orang panggil keberkatan, mukjizat ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni yang kita nak sesuai dengan tajuk ni ya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang mati dengan dua kesaksian ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini ada dua kesaksian. Syahadatlah, syahadatain itu. Tidak ada seorang pun mati dengan dua syahadah ini dalam keadaan tidak ragu sedikit pun, tak ada sebab. Tidak akan ada yang boleh menghalang dia masuk syurga. Maknanya hadis ni lebih kurang juga sebenarnya dengan hadis tadi. Hak dia nak ayatnya sikit tu ya, hak tadi tu cerita. Cuma latar belakang keluar hadis ni hatulah. Jadi sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan kukuh akidah tauhid, tidak tercemar, masih segar akidah tauhid dalam hati dia, Nabi kata tidak ada yang menghalang dia masuk syurga. Baik, cuba tengok sini ana buat kesimpulan terus sebab apa? Sebab hadis tu pun kita bincang dah sebenarnya, ana buat kesimpulan terus Cuba tengok kesimpulan hadis. Yang pertama, daripada hadis yang ke-10 ni dan juga hadis-hadis lain yang kita bincang sebelum ni, menunjukkan bahawa orang yang mati dalam keadaan bertauhid pasti masuk syurga. Dan jika mereka masuk neraka terlebih dahulu, mereka tidak akan kekal dalamnya, tetap akan dikeluarkan. Sebab apa? Sebab ada tauhid. Kalau masuk neraka dulu pun dia tak ada kekal. Apa tak kekal? Sebab tauhid. Kita tauhid tu. Jadi hak kekal ni hak tauhid telah rosak, baru dia kekal dalam neraka. Yang kedua, jadi hasrat Nabi SAW untuk menyembelih sebagai binatang mereka, walaupun tindakan itu sangat sukar bagi beliau, adalah kerana mengambil kira maslahat dan mengutamakan apa yang lebih utama dan penting, dan memenuhi maksud akhafud darain, Dia gini ana perlu bagi penjelasan sedikit. Jadi bila ada sahabat Nabi cadang supaya sembelih lah unta tu, Nabi setuju. Padahal Nabi tahu unta tu, kepentingan unta tu Nabi tahu, dia bawa barang. Lepas tu kalau melihat ni, lepas ni kalau habis ni makan mana pula? Ataupun unta tu dari segi kepentingan dia dalam konteks apa? Jauh ni. Lepas tu kita nak balik barang semula ke Madinah ke mana? Kita sembelih dah kereta kita, melih kereta. Kita melih dah kenderaan kita, hak bawa barang tu. Penting juga tu, tapi hak lebih penting lagi makan tu. Sebab nak perang ni, kalau perut cengok lapar, nak perang tak boleh. Lapar. Maknanya di antara dua keperluan, Nabi utamakan yang lebih perlu. Dan Nabi mengambil kira hak mana lebih ringan mudarat. Ringan tu kita biarlah. Kita ambil mana mudarat yang lebih berat, kita jaga tu. Hak ni kalau tak cukup makan bila kita sembelih. Betul lah ada mudarat, tapi dengan sebab tu kita sihat, kita boleh ada kekuatan, boleh perang. Mana lebih ringan lagi, selesai masalah tu lebih diperlukan lagi. Tu
Itu maksud Nabi tu. Bukan Nabi tak tahu. Bukan Nabi tak tahu bila sembelih unta terjejah banyak perkara. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini yang lebih penting. Jadi tindakan Umar yang telah memberikan pandangan beliau setelah Nabi SAW membuat keputusan. Dan terbukti Nabi SAW telah menerima pandangan Umar, menunjukkan harus orang yang lebih rendah kedudukan memberikan pandangan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Harus. Nabi buat keputusan dah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, sahabat lain, kadang-kadang sahabat ditanya, wahai Rasulullah, keputusan Rasulullah buat ni wahyu ke? Kalau itu sekadar keputusan peribadi Rasulullah. Kalau Nabi kata ni keputusan peribadi aku, bukan wahyu, sahabat akan tanya, boleh ke kami nak uji pandangnya? Jadi makna Sayyidina Umar ni tak tanya gitu mengikut ulama, kerana Sayyidina Umar ni sudah terbentuk dah tu, mana tak apa. Sayyidina Umar tahu dah tak apa. Tak perlu dah kita tanya ni wahyu ke? Tak okey setiap kali nak kecek tanya gitu macam. Tak kerti-kerti ni tak. Maknanya Sayyidina Umar dia tahu dah tak apa, sebab dia tak tanya dah. Jangan kita kata besar diri Sayyidina Umar tak tanya. Nabi waktu sedah pakai itu pula. Dia tahu dah boleh. Enggak sebelum ni ada dah berlaku gitu. Jadi Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar kata, kalau kita sembelih Rasulullah terjejah kepentingan kita lain. Masih ada lagi alternatif lain. Lagu mana? Saya cadangkan begini-begini. Nabi terima. Lepas tu Rasulullah doa lah biar berkat. Jadi makan dia sikit jadi banyak. Sebab dia pula jual Nabi. Nabi terima. Nabi terima. Ni nak ayatnya boleh kita orang bawah. Kita boleh tegur orang atas, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmat boleh. Bukan boleh pahala. Akhir sekali orang ambil manfaat dengan pandangan Sayyidina Umar. Baik, tak apalah. Jadi maknanya Nabi doa tu makan dia jadi banyak. Baik, yang keempat, harus semasa musafir masing-masing orang mengumpulkan setempat bekalan makanan mereka dan makan bersama-sama. Molek gitu. Kalau kita nak pergi kan, misalnya 5 buah keluarga, masing-masing makan ni. Kita makan, jangan makan ni, makan jeruk ni. Keluarga ni makan jeruk ni, bang juga, sedap dia bang. Nasi biryani kita ni roti ya, cicahai. Bekal juga memang gitu. Ya. Kau dengar nusuk tutup kita takut apa ni tak? Tak molek gitu ya. Ni. Molek gitu. Kita pergi musafir sekali, makan ramai-ramai. Ida kamu bawa kapal letak setempat. Walaupun cukup makan ni kita cukup ni. Boleh, ulama kata boleh, harus. Bukan wajib. Tapi jangan sangka buruk pula, pergi makan jauh tapi berokok dah. Udah hang dah tak boleh kata gitu. Tapi hak moleknya ni, sebab ni dia ada sebut. Walaupun mungkin akan berlaku sebahagian mereka makan lebih banyak daripada orang lain. Dia bawa roti, dia tak akan roti. Dia bahan nasi biryani kau itu. Tak apalah. Berlebih kurang sama Islam ni. Nabi nak ajar tak suruh deki, biar ada sifat nahnuniyah ke kita. Jangan ada sifat ananiyah ke aku tu. Biar ada sikap nahnuniyah ke kita. Tu Nabi nak bentuk. Para ulama telah menaskan, ni penting ni. Para ulama telah menaskan bahawa amalan ini adalah sunnah. Menaskan. Mana sahabat sebut, apa ni ulama sebut. Ni sunnah. Bukan kata benda ni tidak sunnah. Dalam riwayat Syaikhain, yakni riwayat Bukhari Muslim, ana tidak kemuka ke riwayat tu ada sebut nak surengkah. Dalam riwayat Bukhari Muslim terdapat riwayat bahawa Nabi SAW telah memuji pihak Ansar yang telah mengumpulkan makanan sesama mereka jikalau makanan sedikit dan dibahagikan secara sama rata di kalangan mereka. Orang Ansar ni memang banyak sungguh orang puji dia. Sahabat-sahabat Muhajir, orang Ansar ni tanpa Nabi suruh dia reti, bila terdidik macam mana dia faham. Akhir sekali bobok dia duduk misalnya duduk perkampungan Ansar. Bila dia tengok makan apa dia sikit, dia panggil kita ni makan tak banyak dah kita ni. Setengah tu tak ada makan yang ada. Kita makan sekali. Waktu bik makan kena makan, apa tika makan sekali. Nabi puji. Padahal Nabi tak suruh buat gini, tapi dia faham. Nabi puji bapa Ansar. Bila makan sikit, dia pakat waktu bik, dia bahagi sama rata. Pakat makan. Di akhir hadis ni, hak penting ya. Di akhir hadis ni, Nabi puji orang Ansar ni sebagai memuliakan dan menyatakan kelebihan sikap mereka. Maka Nabi SAW telah bersabda, fahum minni wa ana minhum. Yang bermaksud, maka mereka adalah dari aku dan aku adalah dari mereka. Dia kata-kata gini banyak Nabi sebut. Ada beberapa hadis Nabi sebut pada Sayyidina Ali, kepada sahabat-sahabat lain. Hak ni Nabi sebut pada satu kelompok Ansar.
dia tu aku ni, mereka tu daripada puak aku, dan aku ni daripada puak mereka. Cuba bayangkanlah, Nabi kata begitu. Fahum minni wa ana minhum. Mereka puak asal tu puak aku, dan aku ni puak mereka. Jadi akak puak jari-jari tak apa, tapi biar cara yang betul. Boleh kita buat gitu? Parti dia, parti aku. Parti aku, parti dia. Aku bang molek. Nak apa tu? Nak suruh jadi mikir sama. Kalau tak sama tu kita tepikan dulu. Kadang-kadang perlu gitu. Tapi hak ni tidak maksud gitu. Nabi nak ayatnya, ana tidak hurailah. Tapi kalau dalam internet bila kita tarik ni kan, ulama kata apa maksud sebenar? Fahum minni wa ana minhum. Nak ayat Nabi kata tulah ajaran aku dia buat tu. Tu ajaran aku dia buat. Maknanya dia buat gitu tu ikut ajaran aku tu. Jadi dia tu buat aku tu. Nabi mengaku asal ni buat aku. Dan aku ni buat dia sebagai nak memulia. Ni dia panggil ni kalimatut takrim, kalimah yang menunjukkan memuliakan. Nabi kata gitu. Tapi hak tak ikut Nabi kata laisa minna, tu bukan pokok kita. Tu kalau hak lawan Nabi. Tak ikut sunnah Nabi kata begitu. Baik, poin yang terakhir daripada hadis ni, ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW yang dilihat oleh ramai sahabat, bukan seorang, ramai tengok belakang mana ada. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung hadis yang keberapa, yang ke-11 lah insyaAllah. Hadis yang ke-11. Kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa